Alhamdulillah, alhamdulillahi fil ula wal akhirah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullah wa salawamuh ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah imamil muttaqin wa qa'idi tu'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal mu'minun ittaqullah fusikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Yang saya kasihi dan juga yang saya hormati, yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, yang saya kasihi dan juga hormati Yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Yang berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden UMNO, Yang amat berhormat Perdana Menteri, Yang berhormat, yang berbahagia Naib-Naib Presiden UMNO, Yang berhormat Datuk Ketua Wanita UMNO Malaysia dan Barisan Saf Kepimpinan, Yang berbahagia Datuk Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan Barisan Saf Kepimpinan, Yang berbahagia Datuk Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia dan Barisan Saf Kepimpinan, Yang berhormat Datuk Seri Setiausaha Agong UMNO, Yang berhormat Datuk Seri Utama Bendahari UMNO Malaysia, Yang dihormati Saudara Ketua Penerangan UMNO Malaysia, dikasihi dan juga yang dihormati Yang amat berhormat Datuk Seri Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis bersama semua barisan kepimpinan UMNO Negeri Perlis yang hadir pada petang ini, Barisan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, sidang perwakilan, tetamu-tetamu kehormat, para pemerhati, pengamal media, pejuang-pejuang UMNO serta pendukung-pendukung UMNO yang menyaksikan upacara ataupun majlis kita pada petang ini. Para perwakilan yang saya kasihi sekalian, segala puji bagi Tuhan Rabbul Alamin dengan limpah dan rahmat serta inayatnya selama 75 tahun, dan pada tahun ini genaplah 76 tahun UMNO masih berdiri kukuh dan juga utuh untuk membela perjuangan bangsa Melayu di bumi Malaysia ini. Semoga Perhimpunan Agung UMNO 2021 pada 3 hari ini akan memberi satu aura baru kepada perjuangan parti untuk mendapatkan kembali kestabilan dan juga kemakmuran negara. Harus diingat, tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan sekalian, Perlembagaan UMNO ada menyebut dan juga memaktubkan hala tuju perjuangan yang menjurus kepada kestabilan dan juga kemakmuran, di mana di dalam Perlembagaan UMNO menyebut secara jelas UMNO adalah sebuah parti politik berjuang mendukung cita-cita agama Islam, kebangsaan Melayu, bumi putera, anak negeri Sabah, orang asli serta perpaduan Malaysia demi kemakmuran dan juga kestabilan negara. Justru, marilah kita sama-sama mengembalikan semula roh perjuangan yang berpaksikan perlembagaan. InsyaAllah, jika kita pegang dengan erat apa yang telah digarapkan di dalam perlembagaan kita, tiada siapa pun yang boleh mengganggu ataupun menggugat perjuangan kita untuk menegakkan bangsa, agama dan juga negara. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, anak Perlis berkelana seorang diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saifuddin bin Muhammad Yusof, Setiausaha Kerja Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis, merangkap Setiausaha UMNO Bahagian Kangar. Pada hari ini saya berdiri menggalas tanggungjawab
mewakili UMNO Negeri Perlis untuk menyampaikan ucapan dan juga hasrat perjuangan parti. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis dan barisan kepimpinan Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis di atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan ucapan pada hari yang cukup mulia ini. Sudah pasti kepercayaan yang diberikan ini adalah untuk menggalas hasrat, memperkasakan institusi UMNO itu sendiri dan juga perlembagaan kita, serta hala tuju yang diputuskan oleh kepimpinan tertinggi kita yang ada di depan ini. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan sekalian, sudah sebulan kami ahli-ahli UMNO di Negeri Perlis berkelana di bumi tenggara Johor bersama rakan-rakan yang lain untuk membantu PRN Johor, membantu merealisasikan ikhtiar untuk memenangkan Barisan Nasional dan usaha untuk membentuk semula kerajaan Johor yang lebih stabil. Alhamdulillah, 5 teras utama ikhtiar BN telah diterima baik oleh rakyat. Ini bermaksud selain Melaka, di Johor juga hasrat rakyat untuk melihat kestabilan itu amat jelas. Sekarang ini kita tengok trend yang berlaku adalah rakyat mahukan kemajuan ekonomi yang stabil. Yang kedua adalah rakyat dahagakan satu masyarakat yang sejahtera dan juga harmoni. Yang ketiga adalah rakyat hendak memperjuangkan apa yang berlaku dan juga apa yang dikehendaki oleh anak-anak muda. Dan seterusnya, pentadbiran yang berintegriti dan akhir sekali memupuk naratif dalam reformasi politik yang lebih matang. Itu merupakan kemahuan-kemahuan rakyat yang perlu kita lihat dan juga kita perlu selami untuk mentengahkan kita punya perjuangan untuk masa depan. Tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Tuan Presiden dan juga Yang Berhormat Timbalan Presiden di atas kepimpinan cemerlang dalam mentadbir parti sepanjang tempoh-tempoh sukar, iaitu selama 3 tahun kebelakangan ini. Paling manis gandingan kedua-dua pemimpin ini dan dibantu oleh kepimpinan-kepimpinan tertinggi UMNO dan juga Barisan Nasional, kita dapat bangkit semula dengan memenangi beberapa kerusi dalam PRK, iaitu 7 kerusi. Dan yang paling menggembirakan ataupun yang paling menggemparkan adalah kita dapat kembali menawan negeri Melaka dan juga Johor dengan majoriti yang begitu besar untuk melihatkan kebangkitan UMNO itu sendiri. Justru, marilah kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan memberi pengiktirafan ini kepada kedua-dua kepimpinan kita ini, dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan semua bangun memberi tepukan gemuruh kepada kepimpinan kita dan seluruh jentera kita yang telah memenangkan Barisan Nasional dan juga UMNO itu sendiri. Terima kasih semua. Sidang perwakilan yang saya kasihi, di dalam ucapan saya pada petang ini, saya tidak mahu mengambil masa yang begitu panjang kerana banyak perkara-perkara yang ingin saya sampaikan telah disebut oleh jurucakap sebelum ini. Tetapi saya ingin mengambil kesempatan untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan para perwakilan sekalian untuk menyelami dua keadaan ataupun dua fenomena yang berlaku sekarang ini. Mungkin kita sedar dan juga mungkin kita tidak sedar dengan apa yang berlaku sekarang ini. Apakah pandangan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan kejayaan BN dan juga UMNO di Cameron Highland, di Semenyih, di Rantau, di Tanjung Piai, di Kimanis, di Chini dan juga di Slim? Begitu juga dua kejutan besar di negeri Melaka dan juga di Johor. Tidakkah ia merupakan satu kebangkitan
dan penerimaan semula rakyat kepada kita, ini merupakan isyarat yang cukup jelas dan juga tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Sedar ataupun tidak sedar, realiti fenomena kebangkitan ini telah dirasai oleh ramai orang, sama ada di pihak kawan ataupun di pihak lawan. Tidak siapa pun yang boleh menafikannya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam keadaan kita bersemangat untuk bangkit, semangat untuk merayakan ataupun meraihkan kemenangan kita ini, ada juga suara-suara yang sumbang, suara-suara yang tidak berpuas hati, yang mengatakan bahawa kemenangan UMNO ataupun Barisan Nasional ini merupakan satu kemenangan yang nasib, bukan satu kemenangan yang benar-benar terjadi atas faktor kekuatan yang kita ada sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika seseorang itu mengkritik kita, menafikan kejayaan kita, ataupun tidak mengiktiraf kemenangan kita, itu kita boleh pandang sebelah mata. Kerana mungkin mereka mempunyai agenda politik yang berlainan dengan kita, atau mereka mempunyai tanggapan yang negatif kepada kita, atau mereka mencemburui kita. Tetapi, adakah kita boleh memandang ringan jika kejayaan ini melibatkan rakyat? Di mana di kala ini, rakyat memerlukan kita, mengharapkan kita untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang stabil dan juga makmur. Kerana mereka telah berada di dalam keadaan yang cukup gusar dan juga cukup derita sepanjang 3 tahun kebelakangan ini. Kita juga jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan para perwakilan sekalian, rakyat boleh melemahkan kita. Rakyat juga boleh mengembalikan semula kekuatan kita dan juga maruah kita. Sekarang ini kita tiada pilihan yang lain. Sama ada pilihan kita untuk menyahut suara rakyat ataupun kita membiar gelombang perubahan ataupun suara rakyat itu berlalu begitu sahaja. Ini adalah pilihan kita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam hal ini tepuk dada, tanya selera. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fenomena yang terjadi di sekeliling kita adalah penderitaan rakyat. Rakyat sekarang berada di dalam keadaan sukar dan juga susah selepas pandemik COVID dan sebagainya. Masihkah kita ingat tuan-tuan dan puan-puan para perwakilan sekalian, PRU yang ke-14, pada ketika itu Pakatan Harapan telah membawa satu gagasan yang cukup menakjubkan untuk mempengaruhi rakyat. Gagasan tersebut adalah selamatkan Malaysia. Pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan semua, bila mewar-warkan semangat slogan selamatkan Malaysia, mereka telah memberi satu harapan yang cukup besar, menceritakan janji yang begitu fantastik dan juga telah mempengaruhi rakyat, sehingga mereka mengatakan semua janji-janji tersebut adalah merupakan kitab bukan suci, ataupun kitab suci yang bukan sebagai benda-benda yang benar untuk menunaikan janji. Hasilnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakyat mula menderita dan nasib mereka tidak terbela akibat daripada penipuan yang dibuat oleh Pakatan Harapan dalam membawa gagasan untuk selamatkan Malaysia dan juga janji-janji yang diterapkan oleh manifesto mereka. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selama 22 bulan tidak pernah terjadi dalam sejarah kita di mana keistimewaan orang Melayu, kedudukan Islam dipertikai, dijadikan perdebatan dan juga dijadikan sebagai satu benda yang tidak betul dalam sistem perlembagaan kita. Orang Melayu dan juga Islam dan juga kedudukan raja-raja juga dipertikaikan dan mereka mahukan kesamarataan dalam beberapa kuasa dan juga hak yang dimiliki oleh orang Melayu dan juga orang Islam. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejarah negara dibakul sampahkan semasa PH memerintah dahulu, di mana pada ketika itu perasaan pejuang-pejuang Melayu, perasaan orang yang pernah berjuang untuk menentang komunis, pejuang-pejuang bahasa, pejuang-pejuang bangsa merasa terhiris
dengan apa yang mereka lakukan dan mereka cuba ubah sejarah, ubah fakta dan juga menjadikan sejarah kita ini sebagai satu benda yang tidak benar dan mewujudkan cerita-cerita baru sehingga boleh mempengaruhi anak-anak muda di sekolah dan juga di universiti. Dan rakyat digula-gulakan untuk menjatuhkan musuh politik mereka. Dan inilah yang telah berlaku di dalam politik negara kita ketika itu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan para perwakilan sekalian. 17 bulan memerintah di bawah Perikatan Nasional. Penderitaan ini diteruskan berlaku dan juga tiada perubahan. Sehingga kan pada ketika itu bertukar selama 3 kali kerajaan ataupun Perdana Menteri ataupun tapuk kepimpinan negara. Kesannya, negara semakin tidak stabil sekarang ini jika kita lihat betul-betul dan juga lihat secara jujur. Rakyat semakin menderita dan dibebani dengan isu-isu ekonomi. Dalam keadaan sekarang, sedar ataupun tidak sedar, ekonomi kita ini amat lemah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ekonomi lembab, harga barang naik, pelabur langsung asing ataupun FDI menjadi rendah, hutang negara meningkat, nilai mata wang tidak stabil, pertambahan belanja kerajaan, peningkatan defisit fiskal, hasil negara ataupun revenue tidak berkembang dan akhir sekali pengangguran berlaku dengan begitu besar dalam keadaan sekarang ini. Bayangkanlah para perwakilan sekalian, kalau perkara ini tidak dibendung, jika isu pengangguran ini diteruskan, tidak ada apa-apa tindakan pun, bagaimana kita nak berhadapan dengan 5.8 juta pengundi baru, pengundi automatik, dan akhir sekali UMNO akan direjam oleh 5.8 juta pengundi-pengundi baru ini. Sekarang ini sudah 7 bulan UMNO sebagai ketua kepada kerajaan Malaysia. Adakah UMNO dapat teruskan kepimpinan yang cemerlang ataupun terus mewujudkan kestabilan negara dan juga kemakmuran, sedangkan di dalam pentadbiran kita mempunyai pelbagai agenda politik, pelbagai parti politik yang sentiasa syak wasangka di antara satu sama lain. Jadi inilah perkara yang perlu kita lihat, kita renungi dan juga kita dalami untuk merangka strategi pada masa yang akan datang. Sidang perwakilan yang dikasihi sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian merenungi satu ungkapan daripada seorang tokoh politik terkenal. Tokoh politik tersebut mengatakan bahawa ask not what your country can do for you, dengan izin, but what you can do for your country. Kata-kata ini amat besar dan juga mempunyai erti yang cukup mendalam. Apakah yang kita boleh buat, kita boleh lakukan untuk negara kita pada ketika ini? Tetapi sebelum kita pergi jauh untuk berkhidmat untuk negara, kita kena lihat di dalam UMNO ini sendiri. Kita perlu di dalam perjuangan ini, kita perlu mengagungkan dan juga mempertahankan serta memperkasakan institusi perjuangan kita. Untuk menjadi seorang yang menjadi penyumbang besar kepada negara, inilah asas kita yang perlu kita buat, yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang pejuang yang begitu hebat. Di dalam UMNO, kita ada presiden, kita ada institusi, kita ada perlembagaan dan kita ada cara dan juga strategi. Jika kita mulakan perjuangan kita dengan bersendirian, tidak bersama institusi, maka perjuangan kita itu akan menjadi sia-sia. Dan akhir sekali kita akan membuka ruang kepada orang luar untuk masuk dan juga untuk menjadikan UMNO sebagai satu parti politik yang tidak stabil dan juga akan menjadi satu parti politik yang boleh dijadikan sebagai kuda tunggangan pada masa yang akan datang. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
saya memohon, menyeru kepada kita semua para pegawai kilan dan juga ahli-ahli UMNO. Kita kena menyerah segala keputusan dan juga strategi dan juga apa perkara pun yang melibatkan UMNO kepada kepimpinan tertinggi. Mereka lah yang akan menyusun dan juga merangka hala tuju untuk pembangunan dan juga untuk perjuangan UMNO pada masa yang akan datang. Jangan kita ketepikan apa yang telah digarapkan dan juga yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan UMNO dan juga perjuangan UMNO itu sendiri. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bagi pihak Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis mengharapkan satu pemikiran yang rasional daripada kita semua. Sekarang ini rakyat memerlukan kita untuk mendapatkan kenikmatan ataupun perubahan dalam negara. Mereka dahagakan kestabilan dan juga kemakmuran. Jadi, mahu ataupun tidak mahu, kita kena lakukan perkara ini dengan segera. Sama ada dari segi nampak ataupun tidak nampak, kita perlu bersama-sama dengan rakyat. Kerana pada ketika inilah masa untuk kita bangun kembali, masa untuk kita menjadikan UMNO kuat kembali dan juga masa untuk menjadikan Barisan Nasional relevan kembali. Parti-parti pembangkang sekarang ini sudah lemah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi gunalah kesempatan ini untuk membangunkan semula semangat perjuangan baharu bersama rakyat. Dan insya-Allah jika kita mempunyai satu keazaman secara bersama dan juga secara bersepadu, kita dapat membangkitkan semula kejayaan-kejayaan yang lama ataupun yang lampau untuk UMNO dan juga Barisan Nasional. Insya-Allah. Jadi saya harap itu adalah ucapan saya untuk petang ini. Saya mengharapkan kita semua dapat melihat dan juga menyelami apa yang telah diperkatakan oleh Presiden dan juga timbalan Presiden kita sebelum ini dalam ucapan dasar masing-masing. Dan sebagai sebuah parti keramat, sebagai sebuah parti yang memperjuangkan bangsa Melayu dan juga Islam dan juga hak bumi putera, kita perlu melihat balik kepercayaan yang diberikan oleh rakyat sekarang ini untuk kita. Dan gunalah kesempatan ini. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja dan akhir sekali UMNO tidak akan memperolehi apa-apa kejayaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.